Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan eksersis Hikmat Bersatu Enam yang dijalankan oleh Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Eksersis memberikan tumpuan khusus kepada ancaman keselamatan bukan tradisional untuk menilai tindak balas dan keupayaan ketenteraan dalam melaksanakan tugas taktikal dan operasi di samping memfokus kepada security, stabilization and counter-insurgency, ringkasnya COIN, mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Bolkiah Garrison dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembah kenalkan kepada ketua-ketua pengendali eksersis tersebut. Di Bilik Taklimat Markas Angkatan Bersama ABDB, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendengar sembah taklimat mengenai operasi eksersis oleh Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Pemerintah Angkatan Bersama ABDB. Eksersis bermula Isnin lalu melibatkan beberapa kawasan di keempat-empat daerah termasuk kawasan sungai dan perairan negara. Dari Bolkiah Garrison, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Penanjung Garrison bagi menyaksikan eksersis Urban Operation di perkampungan Fighting in Built-Up Areas, FIBUA. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Kenal Udara Haji Hazza Haidi bin Haji Ahmad Daud, Komandan Institut Latihan ABDB. Taklimat mengenai eksersis Urban Operation disembahkan oleh Lieutenant Colonel Haji Alimin bin Haji Subuhi, Pegawai Pemerintah Batalion Ketiga Tentera Darat di Raja Brunei. Pada eksis jam 12, terus ke hadapan ke bawah Duli Tuan Patik adalah menara 3 tingkat. Pada eksis jam 1 kali seksyen akan membuat suppress fire. Eksersis mempamerkan keupayaan anggota Tentera Darat di Raja Brunei, Regimen Pasukan Khas ABDB dan British Forces Brunei menjalankan operasi gabungan dalam pelbagai persekitaran dengan tumpuan kepada sumbangan ketenteraan dalam menangani ancaman keselamatan bukan tradisional. Eksersis juga memberikan latihan secara komprehensif kepada anggota ABDB melalui senario kontemporari yang realistik. Ampun, beribu-ribu ampun. Tawanan telah pun diselamatkan dan ketua musuh sekarang sudah ditangkap dan dibawa keluar bagi tindakan selanjutnya. Very well. Very well, yeah. It's a good drilled attack.
Dari Penanjung Garrison ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke kawasan perairan Brunei bagi menyaksikan serangan penahanan di laut di atas kapal KDB Darut Taqwa. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Kapten Khairil Haji Abdul Rahman, Pemerintah Armada Tentera Laut di Raja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyaksikan operasi menyelamat tawanan oleh kumpulan penggempur. Menyertai pasukan operasi menyelamat tawanan, Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Di sebelah. ID di sebelah. Silent. Sensitive protection untuk EOD. Yap. One protection team, ha? Dua, tiga orang. Go. Selepas menyaksikan serangan penahanan di laut ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Pangkalan Tentera Laut di Raja Brunei. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Kapten Haji Muhammad Sarif Budin bin Mat Sarudin, Timbalan Pemerintah Tentera Laut di Raja Brunei. Eksersis Hikmat Bersatu 6 dijangka dapat memantapkan lagi kesiapsiagaan ABDB bagi mendukung dan mendanai tanggungjawab mempertahankan keamanan, kemakmuran serta kedaulatan negara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi eksersis Hikmat Bersatu 6 berakhir di Mes Pegawai Tentera Laut di Raja Brunei bagi majlis santap tengah hari. Berangkat sama Paduka Ananda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Eksersis Hikmat Bersatu bertujuan menguji dan mengesahkan tindakan ABDB dari peringkat operasional dan taktikal secara lebih terperinci, pelan pelaksanaan terhadap respon kepada pelbagai senario. Eksersis melibatkan pasukan polis Diraja Brunei, pasukan simpanan Gurkha dan batalion kedua Gurkha Rifles akan berakhir Sabtu ini. Eksersis Hikmat Bersatu 6 memperlihatkan keupayaan ABDB menjalankan operasi gabungan dalam pelbagai persekitaran. Ketangkasan tindakan anggota ABDB dibuktikan dalam eksersis Hikmat Bersatu. Alpha 3
Ratusan penonton memenuhi panggung wayang Empire Times Cineplex malam tadi bagi menyaksikan ketiga-tiga tayangan perdana filem dokumentari Prince Azim, Son of the Arts. Penerbit eksekutif bagi filem dokumentari tersebut ialah Paduka Ananda, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Alzimah Nikmatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Falzilah Lubabul Bolkiah. Antara yang menyaksikan tayangan perdana ialah Menteri-Menteri Kabinet, diarahkan oleh Sumardi Hidus daripada Relentless Entertainment. Filem dokumentari itu memaparkan rakaman video dan temu bual, antaranya bersama kerabat dan rakan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Filem dokumentari berdurasi 90 minit itu juga akan ditayangkan pada 31 Julai dan 1 Ogos di Empire Times Cineplex dan Times Cineplex Tutong dan Kuala Blight. Penayangan seterusnya dijadualkan di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS pada 7 dan 8 Ogos. E-tiket bagi penayangan tersebut boleh diperoleh melalui www.progressiveevents.com. Sebahagian besar daripada hasil jualan tiket akan disumbangkan kepada badan-badan amal iaitu Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Brunei Kaca, Semata Brunei dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei Yaska. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 333 kes. Sementara itu, 53 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 5 kes sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 192 kes. 556 individu sedang menjalani pengasingan diri mandateri, manakala 22,716 orang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak Mac 2020. 425 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 152,313 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 28 Julai 2021 seramai 3,338 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 130,469 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 26,107 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 22,165 orang. Pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 dilanjutkan sehingga 4 Ogos 2021. Sehubungan itu, Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan tahun ini memaklumkan pengiran-pengiran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran dikendaki mengibarkan bendera peribadi masing-masing dan bagi orang ramai pula dikendaki mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam sehingga tempoh pelanjutan tersebut. Konsortium Mu'alafpreneurs melalui Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam BIPD mengadakan Expo Sok Al-Qudwah 2.0. Expo diadakan untuk menyediakan platform rangkaian jualan dan strategi pasaran serta membangun kapasiti jati diri dalam pengupayaan keusahawanan mandiri dalam kalangan komuniti sasaran khasnya asnaf mu'alaf dan juga golongan asnaf terima zakat yang lain seperti asnaf fakir dan miskin.
Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Abang Osman, Menteri Hal Ehwal Ukama. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin New bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dalam ucapannya berkata, Expo menitikberatkan konsep perubahan minda dalam kalangan penerima zakat dan penerima bantuan kebajikan yang bertujuan supaya mereka tidak akan sentiasa terus bergantung kepada agihan wang zakat dan bantuan kebajikan sepenuhnya. Memberi peluang pembangunan kapasiti jati diri serta pengupayaan keusahawanan mandiri dalam kalangan komuniti sasaran, khasnya asnaf mu'allaf, dan juga diselajurkan penyerahan sumbangan buku bimbingan asas fardu ain daripada BIBD. Expo berlangsung sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dengan tema Belia Siaga Masa Depan, sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16 akan diadakan pada 7 Ogos depan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sempena sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisi dengan solat fardu maghrib berjemaah, solat hajat berjemaah, disusuli dengan bacaan surah Yasin dan tahlil, dikhususkan kepada ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiraan Anak Damit dan bagi paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Muda Haji Abdul Azim. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau Timbalan, Menteri Tenaga. Acara pentas perayaan terus memeriahkan suasana sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Malam tadi, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ukama menganjurkan program persembahan bercorak keagamaan. Majlis diadakan di pentas perayaan berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, Bandar Seri Begawan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usahatetap Kementerian Hal Ehwal Ukama. Majlis persembahan melibatkan para peserta dari Sekolah Ugama Kawasan Brunei 1, Sekolah Ugama Kawasan Brunei 2B, Sekolah Ugama Kawasan Brunei 2A, Sekolah Ugama Kawasan Brunei 2B, persembahan Sekolah Arab dan persembahan Sekolah Ugama Kawasan Brunei 3 serta persembahan Sekolah Ugama Kawasan Brunei 4. Juga diadakan kuis interaktif. Zaki dan Fatin sedang menuju ke tempat mereka sambil Dua warga negara asing dijatuhi hukuman penjara kerana gagal menjelaskan denda atas kesalahan Perintah Eksais 2006. Andrik Setiawan, lelaki berusia 39 tahun, warga negara Indonesia, mengaku bersalah kerana memiliki 115 karton dan 2 paket rokok pelbagai jenis serta wang tunai RM350 dari hasil jualan. Tertuduh dijatuhi hukuman pemenjaraan selama 22 bulan bermula kemarin kerana gagal membayar denda mahkamah sebanyak RM89,500. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan dan wang tunai tersebut diserahkan kepada pihak kerajaan. Sementara itu, Gemma Soto Bricola, perempuan berusia 43 tahun, warga negara Filipina, mengaku bersalah kerana memiliki 96 paket rokok dan 38 botol minuman keras. Tertuduh dijatuhi hukuman pemenjaraan selama 20 bulan bermula kemarin kerana gagal membayar denda mahkamah sebanyak RM20,850. Semua barang tegahan yang dirampas untuk dimusnahkan.